Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Baik, kita akan teruskan lagi sesi PDPR kita dalam tema 7 iaitu pertanian dan peternakan. Masih dalam unit 19 iaitu kreatifnya petani kita. Okey, jom. Baik, untuk kali ini kita akan berada dalam sesi kemahiran membaca. Okey, membaca Tapi untuk kali ni, sesi kali ni dia agak mencabar sikit. Okey. Apa yang mencabar tu kejap lagi kita akan tengok apa benda. Okey. Baik, objektif sesi ni membaca karya sastra dengan gaya penyampaian yang sesuai. Okey, baik. Okey. Kriteria kejayaannya membaca teks dengan sebutan dan intonasi yang betul. Dan yang kedua, melagukan gurindam dengan gaya yang sesuai. Yang ini yang killer ni. Yang membunuh ni Dia tidaklah membunuh sangat Tapi terus terang cuba beritahu kat awak semua Gurindam ini bukanlah benda yang dia taklah mudah sangat tapi bukanlah benda yang mustahil. Dan tidak semua orang lah boleh bergurindam boleh menjadi pelipur lara. Melagukan gurindam dia bukanlah benda yang semua orang mampu melakukannya dengan baik, tetapi dia bukanlah benda yang langsung tak boleh dilakukan. Okey, kita akan cubalah untuk buat yang terbaik untuk sesi kali ini. Okey, baik. Sebelum kita pergi ke sasaran kita kita tengok dululah gurindam ni apa ciri-ciri gurindam Gurindam ni dia ada rangkap. Okey, dia ada rangkap. Lepas tu dalam rangkap tu dia ada dua baris dalam serangkap tu lah. Dua baris ataupun beberapa baris lah. Yang ini bergantung kepada karya yang awak tengok lah Tapi yang penerangan yang boleh diterima pakai, yang boleh digunakan, boleh dirujuk untuk awak ialah dalam satu rangkap gurindam dia ada dua baris. Okey, ada dua baris. Setiap baris dalam rangkap, setiap baris dalam rangkap merupakan isi. Dia ada maksud dan perlu bersambung. Okey, kronologi tu kena ada lah. Kronologi tu kena ada bersambung dengan baris-baris dalam rangkap berikutnya untuk membawa makna yang lengkap. Faham tak kat situ? Jadi dia ialah karya yang mana karya itu dia bukanlah sempang perenang bukan tak tentu arah dia ada arah dia. Dia ada tujuan dia. Contohnya kalau kali ini kita dalam sesi dalam unit pertanian ni dia akan cerita pasal pertanian. Dia akan cerita dia menjurus ke arah pertanian. Dia tak akan cerita tiba-tiba Proton X50 ke pakar IT, pakar ekonomi. Itu tidak selaras dengan tajuk dia. Dia tak ada kronologi dia dekat situ. Jadi kalau kita tengah baca gurindam tentang pertanian, ah, dia akan berkaitan dengan pertanian. Okey, dia akan berkaitan dengan pertanian. Tak adanya masuk ke dalam gurindam pertanian tu tiba-tiba buat jalan raya, lebuh raya bertingkat, bangunan KLCC tersegam indah. Tak ada. Itu dia tak ada kena-mengena Dia tak masuk pun dalam gurindam ni. Dan syarat dia lah. Dia tidak boleh masuk lah, tak sesuai Okey, seterusnya baris pertama dikenali sebagai syarat. Iaitu menyatakan sesuatu fikiran atau peristiwa. Baris kedua dikenali sebagai jawab. Baris kedua ni menyatakan keterangan atau menjelaskan apa yang dinyatakan oleh baris pertama tadi. Jawab ni dia jawab syarat ni lah. Syarat cerita tentang fikiran atau peristiwa sesuatu lah. Baris kedua yang dikenali sebagai jawab akan menjawab, akan melengkapkan maksud itu, akan menerangkan peristiwa itu. Jadi lengkaplah dia dua baris sebagai satu rangkap. Okey, baik. Seterusnya perkataan. Jumlah perkataan dalam sebaris tidak tetap. Okey, jumlah perkataan ini ada
ada 2-3 pendapat lah. Tapi untuk waktu ini, untuk masa ini, untuk tahap awak ini, cukuplah dengan penerangan iaitu dia jumlah yang tidak tetap. Okey, jumlah yang tidak tetap. Suku kata. Okey, suku kata ni masih juga tidak tetap. Dia bergantung kepada perkataan lah juga kan. Suku kata tidak tetap. Okey. Rima akhir tidak tetap. Baik. Rima akhir tidak tetap ini kadang-kadang boleh juga dia ada juga percanggahan yang mana memang rima akhirnya tetaplah. Kalau A lah. Kalau at lah. Kalau ang lah. Baik. Tetapi ada juga yang tidak tetap. Maksudnya benda ini dia fleksibel. Tetapi untuk awak cukuplah sekadar itu. Cukuplah. Baik. Seterusnya. Jadi apa sebenarnya gurindam? Gurindam ni yang ringkasnya ialah dua baris ayat sastra puisi lama yang terdiri daripada akhirnya rimanya sama. Ini untuk awak lah Untuk awak Rimanya sama. Kedua-dua baris ayat tu ada fikiran yang lengkap berupa nasihat, pedoman dan panduan yang baik. Dia cerita dia tentang benda-benda yang baik lah. Okay? Cerita tentang benda-benda yang baik. Okay? Cerita tentang nasihat yang baik, panduan yang baik, pedoman, cerita pasal kebaikan, cara nak hidup macam mana. Yang baik-baik, panduan, pedoman. Okey. Dalam baris pertama tersimpul fikiran dan yang berupa soalan. Baris kedua termuat jawapan. Okey. Tiap-tiap baris terpancar suatu fikiran yang lengkap. Baik, ini ialah apa yang penerangan yang dibuat oleh tokoh-tokoh bahasa lah. Tokoh-tokoh bahasa. Cikgu bukanlah pakar puisi lama. Cikgu bukanlah seorang yang pakar tentang gurindam. Tetapi ini ialah apa yang dicedok daripada pengetahuan. Apa yang dikongsikan daripada ilmu orang-orang yang pakar betul dalam bahasa. Jadi dioranglah yang menentukan. Dioranglah yang buat kajian ni tentang benda-benda ni. Cikgu hanya menyampaikan kepada awak. Baik. Kat sini tadi ada penerangan yang bercanggah. Kalau awak tengok tadi yang ini rima akhirnya sama. Sedangkan tadi cikgu cakap rima akhir tak sama. Bebas lah. Baik. Kat situ juga cikgu ada cakap sebenarnya. Untuk bila kita katakan dia bebas kat situ. Itu yang ada sama. Ada yang karya yang tidak sama dan sebagainya. Tetapi untuk tahun 4 ini lebih baik untuk awak menerima iaitu rima akhirnya sama. Rima akhirnya sama. Yang tadi tu awak boleh abaikan lah. Abaikan. Mungkin nanti apabila awak dah melanjutkan pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi, awak akan cuba untuk kaji apa sebenarnya yang berlaku. Kenapa ada yang sama, ada yang tak sama dan sebagainya. Kenapa bebas. Awak kajilah benda tu nanti. Tapi untuk setakat kali ni, kita terima yang rima akhirnya sama. Kenapa? Kerana apa cikgu terima yang ini? Cikgu tekankan yang ini kerana contoh yang kita akan tengok sekejap lagi. Kita akan tengok contoh sekejap lagi. Rimanya sama. Rima tu perkataan di hujung ni lah. Yang hujung ni. Kalau sini mat. Mat. Kemudian baris yang kedua pun hujungnya mat juga. Kalau kat ujung baris yang pertama tu man, yang baris kedua pun ujungnya akan jadi man juga. Kalau baris pertama ujungnya baik ni kan. Nanti baris kedua pun hujungnya akan juga. Itu ialah rima rimanya sama. Jadi kenapa kita cikgu tekankan yang kita terima rima yang sama ni sebab contoh yang dibagi nanti pun ialah rima yang sama. Jadi, jom kita tengok apa benda gurindam ni. Okey, baik ni. Inilah gurindamnya. Inilah namanya gurindam. Gurindam keranamu petani. Okey. Kat sini ada satu cabaran untuk cikgu kerana cikgu bukanlah seorang yang pandai bergurindam. Tetapi atas keinginan untuk menunjukkan diri ini tak berapa terror, tak berapa pandai cikgu akan cuba juga untuk bergurindam. Kerana apa cikgu nak tunjukkan kepada awak walaupun kita tak terror kita tak pandai bergurindam dan sebagainya,
tak ada masalah untuk kita mencuba. Tinggi-tinggi tak sedap je kan. Kalau tak sedap, awak dengar lah. Awak adap je lah Okey. Sebelum itu, kita tengok sikit lah apa benda yang gurindam ni berdasarkan penerangan-penerangan tadi. Nampak? Baris ada dua. Ada dua baris, satu rangkap. Ni satu rangkap Ni rangkap. Ni rangkap ni. Ni rangkap. Ni pun rangkap. Ni rangkap. Ni rangkap. Yang ini rangkap. 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 Inilah rangkap. Inilah rangkap-rangkap. Dalam satu rangkap ada dua baris. Yang tadi duk cerita panjang lebar tentang rima tu. Inilah dia rima tu. Kenapa cikgu katakan kita terima yang rimanya sama? Nampak? Ad, ad. Ang, ang. Ang Ang. Si, 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 si. Je, baja, kerja. Nye, nye. Inilah bila cerita rima inilah bendanya. Inilah rima Kalau mana yang tak tahulah okey. Ang, ang. Okey, ini ang okey. Inilah ang. Inilah rima bendanya. Baik, perkataannya pun tadi dikatakan bebas tak ditentukan berapa. Suku kata pun tidak ditentukan berapa, terpulanglah kepada awak. Okey, baik. Okey, sekarang kita akan pergi kepada gurindam itu sendiri. Cikgu harap awak bertabah Kalau awak cabaran untuk awak juga, kalau awak rasa tak ada siapa-siapa, bukan tak ada siapa-siapa lah Kalau awak rasa tak ada menjadi apa-apa masalah untuk awak bolehlah cuba untuk bergurindam macam cikgu akan buat sekejap je lagi Sumpah cikgu memang tak pandai gurindam tak pandai gurindam. Tapi cikgu akan cuba juga. Okay, let's go. 1, 2, 3. Duhai petani memerah keringat, bertemankan tulang 4 kerat. Keranamu petani, kami pun kenyang. Kehidupan kami bertambah senang. Wahai petani, tingkatkan potensi. Bersama-sama kita berinovasi. Drone digunakan menabur baja. Bijak petani mudahkan kerja. Petani moden meningkat hasilnya. Teknologi baru dimanfaatkannya. Sekiranya petani sudah berjaya, tandanya negara semakin kaya. Senja pun sudah mula menjelang. Ayuh petani, marilah pulang. Okey, tersangkut-sangkut tadi Okey. Itulah contoh gurindam tak seberapa jadi daripada cikgu. Harap awak boleh enjoy walaupun tak sedap. Gurindam yang bertajuk Keranamu Petani. Okey. Cerita gurindam Keranamu Petani, ceritanya pun tentang petani-petanian dan sebagainya. Dia tak ada cerita pun KLCC, tak ada cerita pun kereta nasional, dia tak ada cerita jalan raya bertingkat dan sebagainya. Dia cerita petani-petanian, sawah ke, baja ke, benda-benda yang ada kaitan dengan pertanian. Okey? Baik, itu sahaja perkongsian kita untuk kali ini. Cikgu harap awak boleh lengkapkan tugasan yang cikgu bagi dalam GC. Okey? Salam sejahtera. Assalamualaikum. Bye.